Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi. Hari Rabu 9 Disember 2020 seperti biasa 1 jam kami akan bersiaran langsung di TVS Astro saluran 122 Gas. Selamat pagi Gas. Selamat pagi John. Lama Selamat pagi. kita tak bersama. Yes, lama kita tak bersama kan. Apa khabar? Sihat? Seminggu je sihat. Gas Seminggu sihat? tu dah lama John. Betul. Rindu dekat Gas tak? Rindu? Rindu di Sejahtera Asia. Rindu. Sebab hari ni kalau John perasan Okey. set kita baru sangat ceria. Kan? Nampak meriah sikit set hari ini, ditambah lagi dengan dua jejaka handsome Sebab cakap pasal handsome ni ada kaitan dengan topik kita pada hari ini. Okey. Jadi kami nak ucapkan juga selamat pagi kepada anda di rumah. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Hari ini John 9 Disember 2020 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Pejam celik tak lama lagi kita hendak melewati tahun 2020 ni John. Betul. Macam-macam yang berlaku Betul. untuk tahun 2020 ni dan kita harap tahun yang dapat akan menjadi tahun yang lebih baik untuk untuk semua semua. orang. Jadi Betul. apa kata kita mulakan perbincangan ataupun Hari Sejahtera Asia yang baru pada hari ini. Macam biasa kita nak bawakan perkembangan secara ringkas COVID-19. Kita mulakan di seluruh Malaysia terlebih dahulu. Baiklah, saya akan mulakan perkembangan COVID-19 di Malaysia. Bilangan kes sembuh COVID-19 semalam melebihi jumlah kes baru dengan 1,750 kes berbanding 1,012 kes positif. Selangor merekodkan jumlah kes harian tertinggi iaitu 417 kes, diikuti Sabah 271 kes dan Johor 108 kes. Kes sembuh seperti yang saya sebut tadi 1,750, 4 kematian direkodkan semalam dan jumlah kes kematian setakat ini adalah seramai 388 kes. Kes yang berada di unit rawatan rapi 126 kes dan yang memerlukan bantuan pernafasan 62 kes. Mungkin Gas boleh kongsikan perkembangan di Sarawak? Baik, terima kasih Jo. Untuk perkembangan secara ringkas COVID-19 di Sarawak setakat semalam 8 Disember 2020, Sarawak merekodkan 2 kes positif COVID-19. Ini menjadikan keseluruhan jumlah kes positif meningkat kepada 1,072 kes. Kedua-dua kes baharu ini dikategorikan sebagai kes import di daerah Kuching, yang mana salah satu daripada kes ini melibatkan seorang lelaki warga Indonesia yang dipercayai John memasuki Sarawak tanpa saluran yang sah. Justru ini membawa kepada perincian berita yang seterusnya, tindakan tegas menanti majikan menggaji pendatang asing tanpa izin ataupun parti. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Jemut Masing berkata, tindakan tegas akan diambil ke atas majikan di Sarawak yang menggaji parti ini, terutamanya mereka yang berpotensi ataupun berisiko tinggi untuk membawa serta menyebarkan wabak COVID-19. Tegas beliau lagi, setakat ini 4 kes positif COVID-19 dikesan membabitkan parti di Sarawak dan majikan terlibat telah dikenal pasti. Itulah orang kata, di sebalik struggle kita, kesusahan kita nak ratakan lengkungan pandemik COVID-19 ini, janganlah keep on jadi penyumbang kepada peningkatan kes. Jadi apa yang kita harapkan agar semua sentiasa mengamalkan amalan iaitu elakkan 3C, iaitu crowded places, confined spaces, closest conversation dan amalkan 3W, iaitu wash, warn dan wear. Mungkin perincian berita yang seterusnya. Baiklah, kita beralih pula ke negeri Perak. Baik. Seperti yang kita maklum, kerajaan negeri Perak sebelum ini telah pun tidak mendapat sokongan majoriti. Oleh itu, Menteri Besar yang ke-13 harus perlu step down dan buat masa sekarang tiada lagi parti politik yang mempunyai majoriti mudah untuk membentuk kerajaan negeri Perak yang baru buat masa ini. Menurut ahli Dewan Negara Perak, Datuk Seri Anwar Zaini berkata ia sekaligus gagal meyakinkan Sultan Perak Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muhyiddin Shah untuk melantik Menteri Besar ke-14 negeri Perak. Dan pada hari ini dijangka juga mereka akan ada persidangan. Tapi itu untuk untuk mendapat sokongan daripada ahli-ahli Dewan Negeri untuk menangguhkan mesyuarat DUN. Apa-apa pun diharapkan agar kemelut ini berakhir dan semuanya berjalan baik-baik sahaja untuk kepentingan rakyat. Baik, seterusnya kita nak kongsikan sesuatu yang menarik kepada adik-adik, kakak-kakak di luar sana kerana sudah menjadi trend hari ini John, iaitu semenjak PKP yang lalu lah sebenarnya semakin ramai yang gemar untuk mempunyai mini garden di rumah. Jadi sila beri perhatian. Saya nak kongsikan antara tips atau waktu ideal menyiram tanaman di pagi hari.
pagi. Siapa yang bangun lambat atau dalam bahasa Sarawak ngandur, rugilah sebab si dengar tips kita hari tu, John. Baik, jadi adik-adik kakak-kakak, waktu ideal untuk kita menyiram tanaman anda adalah sehingga sebelum pukul 10 pagi. Jangan lebih daripada pukul 10 pagi. Sebabnya sirkulasi atau kitaran hidup tanaman adalah paling aktif pada waktu ini. Jadi air yang disiram itu dapat digunakan sepenuhnya untuk proses fotosintesis, dan proses fotosintesis lah yang akan menghasilkan makanan untuk tanaman tersebut. Jadi siapa yang terbangun lambatnya, ibu ajak siram pokok lagi, terus ajak kita masak for lunch lepas tu. Tunggu hujan je. Macam kita bangun pagi juga, Betul. first thing yang kita buat, kita minum. Yelah, minum ya. Okay, so Dan itulah sama untuk juga untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi John, sedikit tips untuk topik kita pada hari ini. Baik, pada pagi ini kita akan bersama dengan seorang pengasas Tiara Tiara Management. Management, dan juga seorang pemenang pageant Mr. Petit 2019. Dan kita nak tahulah dalam musim COVID-19 ni macam mana mereka mengadaptasi dengan norma-norma baru dengan keadaan sekarang ni. Betul. Jadi semuanya Selepas ini, teruskan bersama dengan kami hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia, dan kepada anda yang baru menonton kami di Sejahtera Asia, pertama, hari ini set baru. Kedua, kepada anda yang mungkin terlepas siaran kami di Sejahtera Asia, jangan risau, anda boleh cari kami di YouTube, type sahaja Sejahtera Asia TVS. Baik, pada hari ini topik kita adalah industri pageant pasca COVID-19. Jadi kita akan ketahui lebih lanjut bagaimana perjalanan ataupun relevannya pertandingan Ratu Cantik ataupun pageant ini, dan ini lebih relevan lagi dalam keadaan semasa ataupun status quo pada hari ini, iaitu ketika kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Jadi tanpa melengahkan masa, kita perkenalkan tetamu kita pada hari ini, John, iaitu Nixon Sim, pengasas Tiara Management semenjak tahun 2019 dan juga merupakan seorang pageant consultant. Juga di sebelah Nixon adalah Haziq Nasir, Mr. Petit Sarawak 2019. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Good morning. Good morning. Thank you for having us today. Welcome. Baik, okey, kita terus kepada topik kita, Haziq dan Nixon. Kalau kita nak tangkap imajinasi penonton, John, kalau kita bandingkan dua still foto, pastinya mereka yang mempunyai wajah yang tampan ataupun jelita kita pilih sebagai pemenang. Tetapi tak kala pageant ini ataupun peserta ini tampil di atas pentas dan melontarkan buah fikiran mereka dan berkomunikasi dengan bijak dan dapat menjawab soalan juri dengan cemerlang sekali, maka perspektif itu berubah 360 darjah. Mereka pula yang akan dipilih sebagai pemenang. Haziq, apa sebenarnya kriteria seorang pageant ataupun nak menjadi pemenang untuk sesebuah pertandingan Ratu Cantik ni? Okay, like for example, for me focus to Mr. sedikit, okay? For Mr, usually macam kalau orang luar, they do not know about beauty pageant or any modeling. Of course, generally they will look at the appearance, macam ketinggian, handsome ke tak handsome, about the skin color. Yes, that is one of the general in beauty pageant, but actually we are looking for attitude. Macam how you speak professionally in front of the people. Betul. And how you walk, how you macam appearance is very important actually. So that's why in beauty pageant it already teach the others macam usually yang kurang confident lah. So it's macam lebih menambahkan confident because they are in front of people. So
cara speaking, the walk and all the appearance are being taught in beauty pageant. Same goes to the female and male, sama je. It's all the same. Jadi Nak tahulah sebelum macam Haziq masuki pertandingan ni, adakah ada latihan sebelum masuk? Yes, of course. Ada a few exercise and macam preparation lah untuk masuk preparation. beauty pageant, because everything have to be clean lah, not to be perfect, tapi at least clean. Macam dari segi rambut, the dress up, it's all about like I said just now, it's all about appearance. Yep. And also the catwalk is also have to be practiced a lot of time. And also macam posing in front of camera also is have to be Bukan senang practiced. tu. Nak jalan, nak posisi depan kamera bukan senang tu. Yes, You have to find memang. your best angle. The best angle, because certain people have different appearance. Macam this side dia kadang-kadang this side dia tak bagus, this side dia bagus. So it also have to have to know practice. that. Yes, exactly. That's why they said mirror is your best friend in the beauty pageant. Mira is your best friend. Yeah. Okey, Nixon Sim, seorang pengasas Miss Malaysia pageant 2010 hingga Yes, 2015, yes. pengarah kebangsaan Miss International Global Borneo dan baru-baru ini merupakan pengarah Miss Petite Universe International Sarawak. Kalau kita lihat lain pertandingan Ratu Cantik ini, lain konsep dia. Jadi apa sebenarnya kriteria spesifik yang mungkin konsistensinya ada dicari untuk setiap pertandingan Ratu Cantik ini? Okey, kalau bagi saya sebagai organizer, konsistensi yang saya cari adalah seorang beauty pageant title holder yang boleh bagi komitmen kepada organisation. For example, if I call her, okay, tomorrow you have appearance, so she should be available, because the moment dia sign up untuk that beauty pageant, dia sudah tahu apa dia punya komitmen, apa dia should do. Tomorrow you have TV appearance, you should come, something like that lah. Oh, Yeah. maksudnya disiplin lah. Disiplin. Bagi mereka yang mungkin senang nak leka ataupun alpa ataupun orang kata itulah Chill. tak dapat nak carry ada tanggungjawab kurang. sebagai Ratu Cantik ni, susah sikit nak dipilih. Betul, betul. Persiapan Haziq, berapa lama agaknya diperlukan untuk kita be smart ataupun tampil smart dekat atas pentas tu? Berapa lama persiapannya Alright, diperlukan? for me personally, I take that like around a few months actually. Roughly, for your information, this is like my 3rd year in beauty pageant industry. I start during the year of 2018 actually. That's my very first beauty pageant. So before that, knowledge about beauty pageant memang zero. So memang I do not know what is catwalk, I do not know what is modeling. Modeling is modeling for me back then. I do not know what's the difference. Mr. ke Miss, I don't know. So for me to prepare all of that from zero to, I do a lot of asking. Yes, I ask how to do this, how to do the Q&A, question and answer during the pageant competition, how to do my catwalk. So everything I ask, because kita nak menang kan. Betul. So yeah, of course you want to know all the skills. So for me, the preparation is roughly around a few months or paling months. lama pun like properly prepared about a year. Especially Miss, because Miss lebih susah from the Mister, because they have to wear heels on the stage. Betul. Yes, that is the difficult Design part. evening gown lagi. Exactly. Swimwear lagi. Yes. Okey, Nixon, kita nak tanya lah. Alright. Perbezaan antara untuk manage pageant perempuan dengan pageant lelaki. Okey. Apa? Ya. Alright, perbezaannya adalah sangat ketara lah. Untuk rating untuk pageant lelaki agak tidak setinggi rating untuk pageant perempuan. Okey, sebab pageant lelaki kita ada few only, and pageant perempuan kita ada banyak sebab ada banyak permintaan, especially di Kuching. So pageant perempuan walaupun rating dia banyak, tapi preparation dia way more susah sebab kita have to kalau lelaki dia boleh pakai black suit only. Semua peserta pakai black suit. Kalau perempuan dia kena macam-macam. Dia kena ada a lot of accessory, different dresses, ada banyak around. Lelaki senang aja nak handle. Kalau dalam segi sponsorship pula, adakah senang untuk pageant perempuan lagi dapat sponsor berbanding dengan lelaki? Actually, it Ataupun depends. So tu kita kalau kita semua talent under Tiara Management, Okay. kita always self branding themselves supaya senang untuk dapat sponsorship. Jadi semua title holder kena sekarang adalah zaman social media. Jadi diorang kena self branding diorang dalam social media supaya senang dapat sponsorship. Jadi bagi lelaki atau perempuan semua senanglah.
Dan kalau kita lihat situasi hari ini, Nixon dan Haziq, kita sedang berhadapan dengan musuh halimunan COVID-19. Yes. Jadi bagaimana Nixon, seorang yang mengelola pertandingan Ratu Cantik macam ini, boleh menangani cabaran ini? Sebab yalah, kalau kita nak bertanding dalam Ratu Cantik, pastinya peserta nak menampilkan wajah yang menawan, dan Muar pasti nak, makeup artist profesional ni pastinya nak mempamerkan hasil tangan yang menarik. Jadi tetapi ini sedikit terhalang oleh face shield dan sebagainya. Jadi bagaimana pihak organizer dapat mengatasi cabaran ini, Nixon? Okey, memang sangat sukar untuk buat pertandingan Ratu Cantik masa COVID-19 ni. Tapi yang penting bila di atas pentas, kita kena penjarakkan sosial. Betul. Okey, jadi kita boleh kecualikan topeng muka dengan face seal lah. And then kalau backstage kita kena terus pakai, sebab kita tengok contoh daripada negara lain macam USA, negara-negara Latin, diorang still buat pageant tapi still boleh penjarakan sosial dengan menggunakan topeng muka juga. Maksudnya kalau nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Okey Yes. Haziq, secara ringkaslah, apakah peringkat ataupun segmen, kita nak tahu juga, segmen ataupun peringkat paling susah sekali dalam pertandingan pageant itu, bagi Haziq sendiri? Okay, the question is very easy actually. Kalau siapa-siapa yang join beauty pageant, they know the most hardest part is Q&A. Q&A. Question and answer. Okay, dalam Q&A ni, so a bit of explanation. Dalam Q&A, we are not looking for your answers. Macam we are not saying your answer is correct or wrong. It's actually your opinion. Your opinion. But what we want to see is how you say it. Macam how you present your answer. Cara macam mana you jawab, yes, exactly. macam mana berfikir Yes, dan the voice sebagainya. projection is very important. Very important. That is what the judge always look. Macam the body gesture, macam mana interaction. That's why I said just now at the beginning, is how you professionally interact with the public. Betul. Tak hairanlah Haziq ini menang. Cara dia jawab pun dah macam jawab masa pertandingan pageant tu sendiri. Selepas ini, kita nak tahu, John, apakah sebenarnya tanggungjawab yang lebih besar yang ditanggung oleh para pemenang ini di luar pertandingan pageant itu. Selepas ini, hanya dalam Sejahtera Asia. Hydrogen is one of nature's most abundant elements on Earth. It's not only odorless, colorless, non-toxic, it exists in great amount in water. It's also a highly efficient fuel. The use of hydrogen for clean energy is not a new phenomenon. In countries such as Norway, Germany, China, Japan and Korea, hydrogen energy is increasingly applied for domestic use, such as in fuel cell-powered electric cars, buses and power plants. For decades, studies have been done around the world in developing the cost-effective use of hydrogen as a sustainable alternative fuel. In Sarawak, we are blessed with an abundance of water, ranging from rivers to dams, which are great sources of water for efficient production of hydrogen. At the hydrogen production plant, hydrogen is extracted from water through a process of electrolysis, which separates hydrogen from oxygen in the water. This extracted hydrogen is then stored as hydrogen fuel. When used to generate power in fuel cell electric vehicles, FCEV, the hydrogen fuel is supplied into a device where electrochemical reaction happens. This device is called a fuel cell. In the fuel cell, the chemical process happens, combining hydrogen with oxygen. This combination results in an electrical current. Unlike fossil fuel, which is limited in amount and contributes to pollution, hydrogen is just the opposite. As it is extracted from water and it ends in the form of water, hydrogen is a great renewable source of clean energy for a sustainable future. The Integrated Hydrogen Production Plant and Refueling Stations initiatives in Sarawak are the first of its kind in Southeast Asia. This is part of the groundwork of Sarawak government's plan to chart out an ecosystem for hydrogen economy. It eventually will pave the way for advancing the sustainable and renewable energy sector in Sarawak. As more and more countries around the world develop their hydrogen economies, and by the time world demand accelerates in years to come,
Sarawak will already be well positioned at the forefront as a regional and global exporter of this clean energy. Now is the best time to embark on this journey to build our hydrogen economy. Hydrogen, the fuel of the future. Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya John dan juga Gus. Dan masih lagi kita bersama dengan Nixon Sim dan juga saudara Haziq, pemenang Mr. Petit dan juga pengasas Tiara Management and Pageant Consultant dari tahun 2010. Okey Haziq, kita nak tanyalah sebagai pemenang Mr. Petit 2019, apa antara tanggungjawab Haziq? Okay, apa tanggungjawab as a winner As for a winner, Mr. Petit? yes. Okay. Tanggungjawab usually for me, okay, I start from the finalists. Okay. When I was a participant as a finalist for Mr. Petit Sarawak 2019, actually I want to contribute something when I won the competition. That for me as macam title as a petite, right? So I want to stand up for the petite especially, especially for the male, okay, for Mr. Okay, sebab as dekat Kuching or in Malaysia ada macam a very small group yang susah for them to join this kind of beauty pageant because they don't have the inspiration, macam a role model to look up to. So I would love to be part of that. So To be macam part of that role model. yes, exactly. Macam nak tunjuk dengan mereka lah macam which is beauty pageant is something that you have to join. Macam to gain your confidence, the one that lagi yang ada berminat. The male usually ada less confident in beauty pageant. So I want to show them that doesn't mean you're a male or a petite. You cannot join this beauty pageant. Must perlu ada the confidence, the appearance. There you go. You have just to go with it. Okey, macam Mr. Petit ni dia ada national level tak? Is it? Supposed to be ada, Okay. tapi kena delay because of the COVID-19. Okay. So might be next year. Might be next year. Yeah. Okay, saya nak jawab kan. sila. Saya tahu lah macam kriteria Mr. Petit. Sebab kita tahu Petit maksudnya kecil sikit, Yes. smaller. So ada like had tinggi ke had size untuk masuki Mr. Petit ni? Our requirement is 175 and below. 175 and below. Yes. Oh, below. Below. Okay. Sebab kalau dekat industri 175 consider rendah untuk male model. Jadi kena at least 175 and above baru consider normal height for model. Yeah. Ni Petit is John, below. Okay. ketinggian dah ada, hidup mancung, tak nak tanding dalam pageant dia. Tak apalah. Alright, the next Mr. Petit. It's okay. Baik, penonton di rumah, kita nak bawakan satu situasi lah. Bekas Ratu Cantik, John. Kebanyakan daripada mereka menggunakan platform ini sama ada untuk mengembangkan karier dalam bidang seni mereka ataupun memajukan perniagaan yang mereka ceburi. Dan kalau kita lihat bekas Miss World dan Miss Universe Malaysia, Deborah Henry sehingga hari ini, Deborah masih giat membantu komuniti iaitu sebagai salah seorang pengasas kepada Sekolah Fuji yang memberikan orang kata bantuan kepada golongan pelarian dan banyak cabaran yang dihadapi oleh Deborah untuk memastikan kelangsungan sekolah ini beroperasi untuk mendapatkan dana dan sebagainya. Maksudnya beliau sendiri turun padang. Jadi Haziq, untuk kita bersaing di atas pentas itu satu perkara. Tetapi bagi kita barangkali cabaran yang lebih besar adalah untuk memastikan, orang kata, bagaimana Haziq memastikan konsistensi untuk sentiasa berbakti kepada komuniti dan menginspirasikan mereka di luar sana, terutamanya anak-anak muda selepas menang pertandingan pageant ini. Alright, okay. Since Nixon said just now, ini zaman social media. Betul. Alright, so everyone, that is the main thing. Platform. Yeah, the main platform for especially yang anak-anak muda. So for me, usually I post about myself, macam give a bit of macam motivation punya apa, like a talk, macam a pet talk with them lah, macam like giving them a spirit to
keep on going, Betul. macam showing that what they can do actually, especially the golongan muda, macam myself too. So for me, it's usually I use the social media platform to show to the world that how, as a winner of Mr. Petit Sarawak, that still working but yet still struggling and keep being strong. Yes. Dan itulah bercakap mengenai social media. Kalau dahulu kita lihat Encik Nixon bahawa mereka di media inilah yang mengangkat story golongan pemenang pageant ini. Tetapi situasinya berbeza sekarang. Mereka yang menang daripada pertandingan Ratu Cantik ini pula yang kena pandai guna social media, pertama untuk mempromosikan diri mereka masing-masing dan untuk menyampaikan mesej-mesej positif kepada halayak. Mungkin boleh dikongsikan Haziq lah terlebih dahulu antara inisiatif Haziq ataupun program yang Haziq adakan di social media untuk menyampaikan mesej yang positif kepada anak-anak muda. Usually how from the social media, is it? Okay. Basically, kita share macam the problems around people. Macam people have their own issues, they have their own personal problem macam dekat rumah or anywhere with their friends. So we want to be a listener for them. Betul. So once we become listeners, so that we can answer what they want to hear. So that is actually trying to confront them, but not face to face. Tapi that's why I said the platform from social media, so they listen and macam motivated from there. So for me, is like the social media is actually helps a lot with the right person. Sebab yalah, we can do that kind of video, we can give a bit of motivation, all the macam keep on fighting for the keep showing, showing a good example for the youth for them, lah. yes. Dan itulah orang kata bahawa pertandingan sebegini mencabar, dan kalau kita lihat pada hari ini pertandingan Ratu Cantik sebegini akan dibawa ke peringkat antarabangsa. Tapi apakah daya disebabkan oleh COVID-19 ini menjadi salah satu penghalang. Jadi boleh tak ceritakan bagaimana ataupun bila sebenarnya pertandingan Ratu Cantik yang sedia ada sudah dimenangi oleh beberapa orang ini akan dibawa ke peringkat antarabangsa? Paling immediate lah, bila agaknya? Paling immediate is our reigning Miss Petit University National Sarawak 2020. Competition sepatutnya November hari tu, tapi kita delay lagi untuk national level actually. Okay, pemenang dia akan pergi ke Mexico lah supposed to, tapi kita tunda, might be on January kalau kita boleh travel dekat Kuala Lumpur ataupun Sabah. Kalau kita lihat sendiri bahawa Encik Nixon adalah organizer untuk kebanyakan pertandingan Ratu Cantik ini. Sikap genuine. Orang kata kalau dia bercakap tetapi tidak mempunyai keikhlasan, dan genuine itu adalah satu perkara yang orang kata tidak boleh juga kita ambil kira sebagai pemenang. Jadi adakah genuine yang ada ditawarkan oleh mereka yang bertanding dalam Ratu Cantik ini juga dilihat oleh juri dan organizer seperti Encik Nixon? Of course, kita kena lihat daripada since day one, daripada audition. Kita akan nilai. Sometimes performance diorang ada kadang-kala tak bagus, kadang-kadang bagus. Tapi kita kena tengok konsistensi daripada hari pertama sehingga hari grand final. Jadi untuk big pageant, dalam Terra Management dia ada big pageant, mini pageant dengan franchise punya pageant. Jadi our big pageant usually kita akan tengok daripada since day one. Mini pageant kita tak kisah, cuma kita tengok rupa je. Grand final, semata-mata grand final. Jadi kalau big pageant, kita kena crown-kan winner yang seperti Haziq lah, yang boleh bagi komitmen 100% sepanjang pada dia punya anak-anak muda title di lah. luar sana, saya rasa pastinya mereka sudah dapat tips ni. Yes. Macam mana nak menang pageant ni kan. Akhir sekali lah kita nak tahu juga pandangan daripada Nixon. Sebab kalau kita lihat daripada Filipina, negaranya mempunyai banyak sekolah khusus untuk pageant ini, dan Venezuela mempunyai sekolah khusus yang paling banyak untuk pageant training ini. Adakah bagi Nixon sendiri ianya wajar juga untuk Malaysia mempunyai ataupun melihat industri pageant ini sebagai satu industri yang serius? Bagi saya, ini adalah satu industri yang serius bagi saya lah, sebab saya dah berkecimpung almost 10 years. Okay, sebab bidang ni dia bagi platform untuk anak-anak muda untuk build their confidence level. Okay, it's not just a pertandingan untuk pretty face. It's more than that.
Ya. Dan itulah diharapkan agar dengan adanya orang kata pertandingan Ratu Cantik yang ada di Malaysia ini dan menjadikan industri ini lebih serius seperti apa yang dikatakan oleh Encik Yes, Dixon, yes. ia dapat membina sedikit sebanyak tahap keyakinan dalam diri anak-anak muda dan apa Betul. yang paling penting memberikan inspirasi kepada orang ramai dan berbakti kepada komuniti. Betul. Terima kasih, Terima kasih. Nixon dan juga Alright. Saudara Haziq kerana Thank sudi you bersama so dengan much. kami dalam Sejahtera Asia. Selamat maju jaya Terima dalam kasih. pageant and also to yourself, Haziq. Thank you Baik, so much. selepas ni, Gas, kita akan bersama dengan seorang penyanyi Artis cilik. Artis cilik. Dia yang penyanyi, mana pelakon, semua betul, boleh. yang mana lagu beliau di laman YouTube telah mencapai jumlah tontonan sehingga 115, bukan ribu, bukan puluh ribu, bukan ratus ribu, tetapi Juta. 115 juta tontonan. Apa kita berehat, selepas ini kita saksikan Temu Bal secara maya bersama dengan Alisa DZ. Jumpa selepas ini. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Kali ini kami di Sejahtera Asia sangat berbesar hati kerana bersama dengan seorang artis cilik, cute kan. Tetapi beliau ini sangat terkenal dengan lagunya, iaitu Lagu Untuk Kamu. Dan menarik sekali apabila lagu itu mendapat tontonan sehingga lebih daripada 110 juta di laman YouTube. Jadi kita perkenalkan kepada anda, selamat datang kami ucapkan kepada Alisa DZ. Hai Alisa, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Cute. sihat ke? Alhamdulillah, sihat walafiat. Alisa sihat? Sihat, Alhamdulillah. Dekat mana tu? Dekat bilik ruang tamu tu? Alisa dekat bilik Alisa. Oh, ni mesti bilik ni mesti tema warna pink ni. Betul lah tu. Alisa, apa perasaan Alisa apabila single Alisa Lagu Untuk Kamu sekarang ni bukan biasa-biasa tau, cecah lebih daripada 110,000. Senang cerita, artis ataupun penyanyi lain pun susah nak capai jumlah yang banyak macam tu. Apa perasaan Alisa? Alisa tak expect lah, tak sangka lah yang Alisa akan music video Alisa tu akan mencapai sebanyak 100 juta. Dan Alisa terkejut lah. Tapi itulah, Alisa punya fans, diorang memang ada tengok hari-hari lah kan. So macam adik-adik semua diorang tengok apa hari-hari. So sebab tu lah kot sampai 100 juta views. So Alisa nak ucap thank you so much lah kepada semua yang dah stream. Ni tak kira tengok hari-hari lebih daripada 1 juta. Ni maksudnya memang ramai pengikut, ramai peminat dia ni sebenarnya. Selain daripada Alisa ada peminat dekat Malaysia juga dan ada dekat Indonesia dan ada dekat Singapura dan adalah kat negara lain juga.
Kalau kita cakap mengenai negara seberang Indonesia, untuk single kedua dengar-dengar Alisa bakal kerjasama dengan komposer Kangen Band kan? Ya. Dan sebenarnya kita nak shoot dah untuk music video tu. Cuma kan sekarang pandemik ni kan so dah susah lah. So kita terpaksa tangguhkan. Postpone. Alisa, ni Abang Gas nak tanya, apa perasaan apabila dapat beli kereta SUV harganya lebih daripada RM250,000? Banyak tu. Abang Gas tak ada kereta macam tu. Apa perasaan tu? Best gila. Nak hadiah satu boleh kereta? Perasaan Alisa, Alisa dah kerja kan, dah kerja semua. So Alisa pun naklah juga dapatkan apa yang Alisa impikan. So kereta besar kan. So kalau macam family datang ke, so senang lah nak bawa semua nenek atuk, saudara mara. Cute je. Ni apa? Penonton Sejahtera Asia ni yang patut kita contoh. Kalau di kereta tu janganlah di kereta untuk seorang-seorang. Kenalah fikir nenek-nenek, Betul. pakcik sebelah. Beli kereta besar macam Alisa, semua orang boleh masuk. Alisa, kejayaan demi kejayaan Alisa dah capai. Sampainya Alisa pun tercalon kan untuk artis baharu wanita popular NDPH ke-33 kan? Ya. Di sebalik kejayaan tu lah Alisa Bagas saya tanya jugalah, ada tak orang kata menerima cabaran ataupun kecaman daripada netizen ataupun macam mana kalau setelah menerima daripada kecaman dan cabaran ni Alisa dapat menangani semua benda tu macam mana? Itulah macam first Alisa banyak terima kecaman daripada yang Alisa beli kereta tu. So Alisa ada baca dah juga kan. Kebanyakan dia macam pakcik semua yang kecam-kecam. Dia tak payahlah beli kereta ni, nanti jadi besi buruk apa dah. Alisa tak apalah, Alisa terima je lah teguran tu kan. Yelah biasa. Kita tak boleh tutup mulut orang kan. So Alisa senyap je lah. Tapi mula-mula tu agak macam down lah juga kan sebab orang asyik kecam. Tapi lama-lama macam okey je lah. Alisa okey je. Alisa beli kereta macam tu pun orang kata untuk kegunaan Alisa juga, untuk kegunaan keluarga Alisa juga. Tak salah kalau kita mampu. Cakap pasal mampu ni, Bagas ada korek-korek sikit pasal pendapatan Alisa. Kadang-kadang untuk sebulan boleh mencecah sampai 100,000 US dollar kan? Macam mana ni? Abang Gas nak tahu jugalah tips macam mana umur muda kecil cilik tadi macam ni boleh dapat pendapatan banyak macam tu. Boleh share tips lah dekat semua orang. Yelah rezeki kita tahu tapi Okay. First Alisa buat video. Alisa macam main mula-mula gitar yang mainan. Lepas tu lama-lama Alisa tersuka dengan satu instrumen ni yang bernama ukulele. Lepas tu Alisa mulalah untuk pergi kelas, belajar macam mana nak baca chord, nak baca note semua. So Alisa dah pandai sikit-sikit. Lepas tu Alisa mula nak buat cover. Lepas tu first cover Alisa adalah cover lagu Alisa yang viral adalah lagu Kun Anta. So daripada situlah orang mula kenal Alisa sikit-sikit kan. So Alisa teruskan buat cover lagu daripada Malaysia, dari Indonesia. Dan banyak lagi lah. Dari situlah fans Indonesia kenal Alisa. Mungkin ada ramai fans buat YouTube ni kena rajin lah. Jadi kepada penonton Sejahtera Asia, especially adik-adik tu, jadilah macam Alisa, pandai menyanyi, rajin belajar, lepas tu comel. Okay Alisa, thank you so much sebab sudi bersama dengan Abang Gas. Kita jumpa lagi nanti, Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, kepada anda penonton Sejahtera Asia, apa kata kita berehat kejap, kembali selepas. Hai semua. Lupa nak buka mask.
Hai semua. Okey, so hari ni Alisa berada di usaha enterprise Sendirian Berhad. Kenapa Alisa ada kat sini kan? Alisa ada surprise lah untuk diri sendiri. Kalau nak tahu Alisa buat apa, ikut Alisa. Okey? Jom. Alisa dah lama sangat tunggu. Tapi akhirnya Alisa dapat Alisa punya surprise untuk diri sendiri Alisa. Dan juga family Alisa juga. Okey? Itu je. Ha 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 ha. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia, masih lagi bersama dengan saya Ghazali Zawawi dan Jonathan Ding. Itulah antara topik yang kami bawa pada hari ini, iaitu industri pageant pasca COVID-19 dan juga bersama dengan penyanyi cilik Alisa DZ, yang mana setakat hari ini seperti yang Gaz katakan tadi, jumlah tontonan di YouTube melalui lagu beliau iaitu Lagu Untuk Kamu sudah pun mencapai 115 juta tontonan. Semua meraih pendapatan daripada YouTube. Gaz memang banyak sekali pendapatan. Tukar kerja. Hey, kalau pandai buat konten dekat YouTube ni, apa salahnya kan? Jadi YouTuber. Kan? Ni John, Alisa, dah lah baru sahaja berusia 12 tahun, tapi dengan pendapatan yang dijana melalui karier beliau, telah pun membelanjakan ataupun menghadiahkan kepada keluarganya sebuah kereta idaman yang berharga lebih daripada RM250,000. Wow. Kalau John masa umur 12 tahun, apa juga aktiviti John masa tu? Sibuk bermain longkang. Hey. Dan menyediakan diri untuk UPSR. UPSR. Kalau Gaz main Game Boy, main apa kata orang main keting-ting, main jadi, ting-ting. main TikTok belum ada masa tu lah Penebit. TikTok belum lagi. Kita main permainan tradisional saja. Saya main Tapi takam itulah berudu. Main kat longkang. rezeki orang John, kita tak sangka kan. Tapi itulah, selamat maju jaya kami ucapkan kepada Alisa DZ. Semoga ini menjadi inspirasi bukan saja untuk golongan kanak-kanak, tetapi untuk semua lapisan masyarakat untuk lebih berjaya dalam kehidupan. Baik, mungkin antara sebelum kita menghabiskan Sejahtera Asia pada hari ini, kami juga hendak bawakan sedikit perkembangan kepada anda, iaitu ni 763 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual. Statistik Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak melaporkan seramai 763 kanak-kanak berusia 18 tahun ke bawah, John, termasuk lelaki, menjadi mangsa kepada jenayah seksual. Dan menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, jumlah ini dilapor sepanjang tempoh 2016 hingga 2019 dengan jumlahnya semakin meningkat saban tahun. Dan ini menjadi lebih serius apabila statistik juga menunjukkan kes penderaan dalam rumah tangga juga meningkat ekoran COVID-19. Janganlah kita kena sentiasa jaga mental health kita, kena sentiasa jaga tahap kesejahteraan kita biarpun kita berdepan dengan ketegangan semasa COVID-19 ini. Betul. Mungkin seterusnya John, ada yang nak dikongsikan sedikit? Baik. Satu berita yang agak baik sebenarnya apabila semalam wanita warga Britain berusia 91 tahun menjadi individu pertama diberikan suntikan vaksin melawan COVID-19 di bawah program vaksinasi terbesar dalam sejarah United Kingdom semalam. Dan kita harap vaksin ini akan react bagus, react well dengan patient dan boleh disediakan untuk satu dunia. Dan itu yang kita harapkan dan kita sangat menunggu tentang vaksin COVID-19. Tapi John, walaupun perkabaran mengenai kemunculan ataupun kebolehgunaan vaksin ini semakin kita kerap dengar dari hari ke hari, tetapi kita kena sentiasa ingat vaksin terbaik sekarang ini bukan menunggu vaksin yang akan datang, tetapi langkah pencegahan kita bersama untuk sentiasa meningkatkan kawalan ke diri, mencegah musuh halimunan COVID-19 ini. Topik esok hari, John. Esok kita akan kongsikan mengenai tips pengurusan wang dan juga simpanan wang.
Dan kita tahu sekarang ni sebenarnya ramai yang terkesan dengan ekoran COVID-19 dari segi ekonomi dan sebagainya. Jadi esok kita akan bersama dengan seorang tetamu yang arif untuk Arif, berbicara betul. mengenai tips menguruskan kewangan ini. Kalau nak tahu siapa, kita kena tunggu esok. Jadi orang kata untuk kita menguruskan kewangan ini, ianya bukan satu perkara yang mudah, John. Betul. Disebabkan oleh godaan, sel sana sini Betul. dan sebagainya. Alamak, Jadi malu aku. disiplin itu kena ada. Ya, Tutup betul. muka. Tapi tak apa, kepada mereka yang mungkin orang kata belum lagi memulakan amalan penyimpanan ataupun simpanan yang kukuh dan stabil untuk masa depan ini, jangan risau. Kita boleh mula bila-bila sahaja. Hari ini Betul. nak mula pun boleh, tetapi lebih elok lagi kita mula esok lah. Sebab kita bersama dengan tetamu kita, jadi kita dah ada full guideline untuk mulakan. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Sejahtera Asia. Esok topik kami, kita tips bagaimana nak menyimpan dan seterusnya juga apa sebenarnya langkah kita untuk mencegah rabies yang semakin menjadi-jadi di Sarawak ini. Jadi kita jumpa lagi esok hari bersama dengan saya Ghazali Zawawi. Saya Jonathan Ding, hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa esok. If you only had a day in Kuching, where would you go? Would you go beyond the familiar? Would you explore further? Would you discover traditional trades and embrace the craftsmanship? Where old trades thrive over generations of makers. Would you explore a city where past legacies are visible in heritage and culture? Would you measure your day in your own heartbeat or by moments that take your breath away? Discover an adventure. To be curious. To explore timeless history. And be captivated by a crossroad of cultures where the river connects as well as nourishes. Where various ethnics coexist in harmony with differences yet seeking common ground. Decorating the streets and back alleys of Kuching. Would you taste unforgettable palate delights where the best dishes are our street food? Go stroll at the markets for exotic finds like the rebel shoots, sour terung asam, and popular midden foods. Would you walk through places of worship to learn centuries worth of wisdom, to expand your horizon and perspectives from sacred, spiritual sites across faiths?
Would you make a variety of colorful memories? And embrace the beauty of traditional heirlooms? Or take the time to browse for modern goods where international brands are welcome? Would you savor the fresher seafood and local side dishes served with a smile? Where each menu comes with an explosion of flavors to suit every taste bud. Would you make friends with the people and turn strangers into friends? This is the homeland of unity, diversity, and serenity. This is Kuching City.